Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita sambung pembacaan bagi pasal yang pertama, iaitu pengenalan tentang ilmu tauhid, masuk kepada muka surat yang ke-12, pengertian tauhid. Apa yang dimaksudkan dengan tauhid? Kata penulis, perkataan tauhid dari sudut bahasa membawa makna menjadikan sesuatu itu satu. Contohnya, kita katakan bahawa tauhid sufufil muslimin. Apa maknanya? Menjadikan barisan umat Islam itu satu. Artinya tidak berpecah belah. Tidak mereka menjadi orang yang berselisihan dan mempunyai kelompok yang berbagai-bagai. Itu maknanya dari segi bahasa. Menjadikan sesuatu itu satu. Di dalam konteks akidah seorang Muslim, ilmu tauhid membawa erti kepercayaan mereka bahawa ciri-ciri tertentu merupakan hak Allah semata-mata. Bila dimaksudkan dengan ilmu tauhid, ia membawa erti kita beriman, berkeyakinan bahawa ciri-ciri yang tertentu ianya merupakan hak Allah. Tak ada yang berkongsi dengan Allah. Sebagaimana yang akan diceritakan nanti, ciri-ciri tersebut adalah rububiyah, uluhiyah, dan juga nama-nama dan sifat Allah. Di sini bila kita memahami makna tauhid ini, maka mudah bagi kita untuk memahami apakah tauhid yang dituntut di dalam agama Islam ini. Apakah ilmu tauhid yang sebenar? Kita beriktikad bahawa ciri-ciri yang tertentu itu hanya milik Allah. Tak ada yang berkongsi dengan Allah. Tak ada yang setanding dengan Allah. Artinya mereka berpegang bahawa ciri-ciri tersebut hanya satu-satunya milik Allah. Tiada yang berkongsi atau menyamainya. Tiada yang setanding dengannya. Perkara inilah yang mesti dipelajari dan dipahami oleh setiap orang yang mengaku beragama Islam. Bila kita beriman dengan Allah, maka kita beriman bahawa yang mencipta, mentadbir dan menguasai alam ini hanyalah Allah. Tiada selain Allah yang berkongsi dengannya di dalam perkara tersebut. Faham maksudnya? Ada selain Allah yang mencipta alam ini? Tak ada. Ada selain Allah yang berkuasa ke atas alam ini? Tak ada. Ada selain Allah yang boleh mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat daripada manusia? Tak ada. Ada selain Allah yang memberi rezeki kepada manusia? Tak ada. Ada selain Allah yang menghidup dan mematikan? Tak ada. Semua kuasa adalah milik Allah. Jadi ini yang dipanggil dengan tauhid. Tauhid rububiyah. Bila kita mengaku Allah Azza wa Jalla merupakan Rabb kita, maka kita beriktikad dengan iktikad ini. Artinya Allah lah satu-satunya yang berkuasa, mencipta, menghidup dan mematikan, mentadbir alam ini, memberi rezeki yang boleh mendatangkan manfaat dan juga menghindarkan mudarat.
Jadi itu dipanggil dengan apa? Tauhid ar-rububiyah. Siapa yang mendakwa ada selain daripada Allah boleh melakukan perkara ini, maka dia mensyirikkan Allah. Ada orang mereka mendakwa ada selain Allah yang mencipta alam ini. Boleh mencipta sesuatu. Sama ada orang tersebut merupakan orang yang bukan beragama Islam ataupun orang yang mengaku beragama Islam. Ada juga yang mendakwa bahawa manusia ini boleh mencipta sesuatu. Tapi mereka kata dengan izin Allah, kata mereka. Ini adalah i'tiqad yang batil. Ini adalah kekufuran yang perlu bagi kita umat Islam menyedarinya. Nanti kita akan bahaskan lagi insya-Allah di dalam bahagian yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Ini pengenalan dia dahulu, supaya kita boleh faham apa makna tauhid. Kalau tauhid uluhiyah pula apa dia? Tauhid uluhiyah pula membawa erti kita menjadikan ibadat kita satu-satunya untuk Allah. Kita tak buat ibadat kepada selain Allah. Itu yang dipanggil dengan tauhid uluhiyah. Ya, ibadat kita tak lakukan kepada selain Allah. Sama ada salat ataupun sedekah ataupun doa kita, tawakal kita, pengharapan kita hanya kepada Allah. Nanti dia akan ceritakan apa yang dimaksudkan dengan ibadat, yang mana kita tak boleh buat ibadat tersebut melainkan kepada Allah. Jadi bila kita menjadikan ibadat kita khusus untuk Allah, hanya kepada Allah, maka ini yang dipanggil dengan tauhid al-uluhiyah. Istilah yang lebih mudah lagi, yang biasa masyarakat kita pakai, maknanya mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah. Mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah itu mentauhidkan Allah lah pada uluhiyahnya. Sekarang faham makna tauhid? Faham ataupun tidak? Begitu juga dalam masalah al-asma' was sifat. Tauhid al-asma' was sifat ia membawa makna kita beriktikad tak ada yang berkongsi dengan Allah pada nama-nama dan sifatnya. Tak ada yang setanding dengan Allah pada nama-nama dan sifatnya. Jadi ini yang perlu kita fahami. Bila kita memahami masalah yang disebutkan ini, maka kita telah pun mentauhidkan Allah. Mudah ataupun tidak tauhid? Ilmu tauhid adalah mudah. Kalau dicampur dengan ilmu kalam, maka ini yang menjadikan manusia keliru. Bahkan mereka tak memahami apakah tauhid yang sebenar. Ilmu kalam yang kononnya menjadikan akal sebagai sumber untuk memahami kebenaran, ianya merupakan ilmu yang merosakkan akidah umat Islam, menjadikan mereka keliru, kabur tentang akidah tauhid yang sebenarnya yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran dan juga Nabi nyatakan di dalam hadis-hadis baginda. Kita masuk kepada bahagian yang seterusnya, kepentingan tauhid. Apa sebab pentingnya kita belajar ilmu tauhid ini? Kata penulis, tauhid merupakan makna yang terkandung di dalam kalimah syahadah yang dilafazkan oleh seorang muslim, yang mana tidak sah keislamannya melainkan dengan dia bersaksi dengan kalimah ini. Kita sebut kalimah la ilaha illallah itu kalimah apa? Kalimah tauhid. Orang yang hendak masuk Islam mesti dia melafazkan kalimah ini, la ilaha illallah.
Begitu juga keislaman seseorang itu, ianya tidak akan sah sekiranya tuntutan kalimah tauhid ini tidak dia laksanakan. Contohnya bagaimana? Dia sebut la ilaha illallah, akan tetapi dia pergi ke kuburan berdoa meminta kepada ahli kubur. Adakah ahli kubur boleh mendatangkan manfaat buat manusia? Boleh menunaikan hajat manusia? Boleh menghilangkan mudarat daripada manusia? Sudah tentu tidak. Sepatutnya kita orang yang beriman, bila kita berhajat kepada sesuatu, kita akan mohon kepada siapa? Mohon kepada Allah. Allah dah kata dah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepada aku. Aku akan perkenankan buat kamu apa yang kamu inginkan. Tapi mereka tidak. Mereka pergi kepada ahli kubur untuk mendapatkan apa yang mereka hajatkan. Sekarang ni doa ibadat ataupun tidak? Doa adalah ibadat. Nabi sendiri mengatakan di dalam hadis baginda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Jadi kalau doa ibadat, bila manusia berdoa kepada selain Allah, maknanya dia tidak mengikhlaskan ibadat dia kepada Allah. Artinya dia mensyirikkan Allah, dan dia tidak mentauhidkan Allah pada ibadat ini tadi. Sekarang ini kita faham bahawa orang yang melafazkan kalimah syahadah, kemudian dia melakukan ibadat kepada selain Allah seperti doa ini, maknanya dia telah pun merosakkan tauhid dia. Dia telah melakukan perkara yang bertentangan dengan kalimah tauhid yang dia lafazkan. Sebab itu penting bagi kita memahami betul-betul apa yang dimaksudkan dengan kalimah syahadah ini. Kalau tidak, manusia akan terjebak kepada dosa-dosa syirik yang bertentangan dengan tauhid. Kemudian kata dia, sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, Allah mengutuskan para rasul untuk mengajak manusia mentauhidkannya. Dah kita sebutkan sebelum daripada ini. Kesemua para rasul mereka mengajak kepada kalimah tauhid la ilaha illallah. Menunjukkan pentingnya kalimah ini. Allah nyatakan di Al-Quran di dalam firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Maksudnya, dan kami tidak utuskan sebelum daripada kamu seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya, sesungguhnya tiada ilah yang benar melainkan aku, kata Allah. Maka beribadatlah kepada aku. Jadi, bila kita mengaku Allah merupakan ilah kita, kita sebut la ilaha illallah, membawa erti kita kena mengikhlaskan ibadat kepada Allah. Semua para rasul mereka mengajak kepada kalimah ini. Baca kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa dan para anbiya yang lain. Allah ceritakan apa dakwah mereka? Asas dakwah mereka adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah. Inilah matlamat yang utama sekali dalam perutusan para rasul. Ayat di atas menerangkan secara jelas tugas utama para rasul adalah mengajak manusia kepada kalimah tauhid la ilaha illallah dan melarang manusia daripada melakukan perkara yang bertentangan dengan tauhid, iaitu syirik. Sebagaimana yang kita sebutkan
Semalam tauhid lawannya syirik. Bila manusia mensyirikkan Allah, maka dia tidak menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menceritakan kisah perjuangan para rasul. Perjuangan mereka yang bermula dengan mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah. Firman Allah menceritakan perjuangan Nabi Nuh. Tengok Allah cerita bagaimana Nabi Nuh alaihi salam yang merupakan rasul yang pertama yang Allah utuskan ke atas muka bumi ini setelah manusia jatuh kepada dosa syirik. Sejak daripada Nabi Adam, manusia masih lagi mentauhidkan Allah, sehingga ke zaman Nabi Nuh ada yang telah pun terjebak kepada dosa syirik. Lalu Allah utuskan Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajak mereka kepada apa? Mengajak mereka kepada pengibadatan kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Allah ceritakan dalam Al-Quran, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Kata Allah, yang maksudnya, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, beribadatlah kepada Allah. Jadi masalah ibadat ni penting untuk kita fahami betul-betul. Apa itu ibadat? Ramai orang faham ibadat itu hanyalah puasa, sedekah, zakat, buat haji, solat. Mereka faham ibadat setakat itu sahaja. Dan mereka tidak menyedari bahawa doa adalah ibadat, tawakal adalah ibadat, perasaan takut juga adalah ibadat. Sebab itu penting bagi kita merujuk kepada keterangan ulama tentang pengertian ibadat, supaya kita tahu ini adalah ibadat. Tak boleh kita buat kepada selain Allah. Orang-orang yang memusuhi tauhid di kalangan ahli bid'ah, kenapa mereka amat memusuhi ulama-ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan juga Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahumullahu jami'an? Kenapa mereka memusuhi ulama-ulama ini? Kerana ulama-ulama ini di antara ulama yang terkenal di dalam memperjuangkan tauhid. Mereka merupakan orang yang melakukan kesyirikan. Jadi mereka hendak memburuk-burukkan ulama ini, hendak menjatuhkan karakter ulama ini supaya masyarakat benci, tak nak ikut apa yang disampaikan oleh ulama-ulama tersebut. Oleh itu kita kena faham betul-betul apakah pengertian ibadat, supaya kita dapat bezakan mana tauhid, mana syirik, mana yang betul dan mana yang salah. Kalau tidak, kita akan terpedaya, ditipu oleh manusia. Ramai masyarakat pada hari ini mereka berhujah dengan amalan nenek moyang. Kami sejak daripada dahulu turun-temurun beramal dengan amalan ini. Mana mungkin apa yang diamalkan oleh nenek moyang kami adalah salah. Jadi ini merupakan tabiat ahlul batil yang Allah dah ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana mereka ini berhujah dengan amalan nenek moyang untuk mempertahankan kebatilan yang mereka kerjakan. Kita kena ikut petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jangan ikut amalan nenek moyang. Allah suruh kita ikut siapa? Allah suruh kita ikut siapa? Huzaifah
Allah suruh kita ikut siapa? Ha? Suruh ikut siapa? Allah suruh ikut Allah. Nasrullah. Allah suruh ikut siapa? Amirul Mukminin, ikut Nabi kita Muhammad. Ha? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, sekiranya kamu kasihkan kepada Allah, cinta kepada Allah, ikutlah aku, iaitu Nabi Muhammad. Jadi kita kena ikut apa yang disampaikan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi. Dengan kita belajar Al-Quran dan hadis ini, kita tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kebenaran. Maka kita akan menjadi orang yang dapat melalui jalan yang lurus. Ikut nenek moyang selamat? Ikut amalan masyarakat selamat? Tidak. Allah cerita dalam Quran bagaimana kaum-kaum yang terdahulu, termasuk pengikut-pengikut Fir'aun, mereka berhujah dengan siapa? Dengan nenek moyang. Qalu ya Musa ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Bila Nabi Musa ajak mereka mentauhidkan Allah, tidak menyembah melainkan Allah, mereka akan kata apa? Wahai Musa, kamu hendak memalingkan kami daripada apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami. Dah lama amalan ini kami buat, nenek moyang kami lakukan, dah turun-temurun. Kamu nak palingkan kami daripada amalan tersebut? Ini hujah ahlul batil. Oleh itu kita tak boleh kata, masyarakat kita dah lama dah beramal dengan amalan ini. Dah lama dah mereka pergi ke kubur wali-wali untuk apa? Memohon hajat mereka. Tak boleh berhujah seperti itu. Dah lama dah mereka bertapa di dalam gua-gua untuk mencapai ilmu yang apa? Meningkatkan darjat mereka. Mana boleh. Kita kena ikut apa? Kena ikut apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi sekarang ini kita kena faham bahawa Allah Azza wa Jalla mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam mengajak mereka kepada apa? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadatlah kepada Allah. Tiada bagi kamu ilah selain daripadanya. Jadi sekarang ni kalimah ibadat dan kalimah ilah kita kena faham betul-betul. Kita kena beribadat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita beribadat hanya kepada Allah, maka kita telah pun mengikhlaskan ibadat kita dan kita menjadikan Allah hanya satu-satunya ilah kita. Kalimah ilah itu kita dah cerita apa makna dia, Syahril. Kalimah ilah, apa makna ilah? La ilaha illallah. Apa makna ilah? La ilaha illallah apa makna dia? Tak ingat? Cuti lama ni tak ingat dah. Syafiq? Tak ingat dah? Fahim? Apa makna ilah? Irfa sautak. Ma'bud. Ma'bud mana dia apa? Ma'bud. Anta?
Abu Abdullah Sani yang disembah entah. Ai, kena denda ni. Pelajar senior tak dapat, mana boleh. Ha? Ha, Abu Abdullah. Ma'bud yang dilakukan ibadah kepadanya. Kalimah ilah artinya ma'bud, artinya yang dilakukan ibadat kepadanya. Bila kita sebut la ilaha illallah, tulis syahril. Itu di situ ada kalimah la ilaha illallah, tulis makna dia. Baru kita tak lupa. Kalau kita lupa boleh tengok semula, ini makna dia. Ya. Kita bukan perakam, otak kita bukan perakam, masuk terus lekat selalu. Tidak. Ya. Tulis supaya kita tak lupa. Jadi kalimah ilah ia membawa makna apa? Ma'bud. La ilaha la ma'buda. Tiada yang dilakukan ibadatnya, kita kena tafsirkan dengan bihaqqin ataupun la ma'buda haqqun. Tiada yang berhak disembah illallah, melainkan Allah. Yang selain Allah disembah juga. Orang sembah patung tak? Orang sembah patung. Tu kuil, tengok patung besar-besar dia pergi letak kat kuil dia. Ataupun di tokong-tokong. Mereka sembah patung berhala. Patung berhala layak disembah. Jadi patung berhala ilah yang batil. Dia disembah juga, akan tetapi dia tidak layak disembah. Yang layak disembah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kerana dialah satu-satunya yang mempunyai ciri-ciri yang layak disembah. Patung berhala tak boleh mendatangkan apa-apa manfaat dan menghindarkan mudarat daripada kita. Hatta Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang Kristian, Nabi Isa layak disembah. Abu Saleh, Nabi Isa layak disembah. Kenapa Nabi Isa tak layak disembah? Dia bukan Tuhan. Dah orang Kristian kata dia Tuhan. Dan ada yang kata dia anak Tuhan. Kenapa tak layak disembah? Nanti nak berhujah dengan orang Kristian macam mana kalau kita tak tahu hujah? Anta ya Khidir, kenapa Nabi Isa tak layak disembah? Bukankah dia boleh menghidupkan manusia yang mati, menyembuhkan penyakit yang tidak boleh disembuhkan oleh perubatan yang ada pada manusia ini, ilmu perubatan yang ada pada manusia? Dia tak cipta manusia. Apa dia? Kenapa yang tidak mencipta tak layak disembah? Ya? Kerana tak ada sifat uluhiyah. Mereka kata ada sifat uluhiyah, boleh menghidupkan yang mati. Sifat-sifat rububiyah pun ada pada Nabi Isa, kata mereka. Boleh menghidupkan orang yang mati, boleh menyembuhkan penyakit yang tak boleh disembuhkan oleh ilmu perubatan. Itu sebahagian daripada ciri-ciri rububiyah lah. Anda nak kata apa kepada orang Kristian? Abah Hamzah.
sesuatu yang lain, makan minum. Apa dalilnya? Dah apa belum? Minta bantu akhir dia. Apa dalil dia? Nabi Isa berhajat pada makan dan minum. Jadi yang berhajat kepada yang lain tak layak disembah lah. Irfa sautak. Tam. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Jadi Allah beritahu bahawa Nabi Isa itu hanyalah seorang rasul, utusan Allah. Telah pun datang sebelum daripadanya para rasul yang lain. Ibunya seorang yang benar. Allah kata apa? Nak beritahu manusia Nabi Isa ni tak layak disembah. Allah kata apa? Kana ya'kulani ta'am. Isa dan mak dia kedua-duanya makan makanan. Sebab apa Allah cerita makan makanan? Menunjukkan Isa itu adalah makhluk yang berhajat kepada sesuatu yang lain. Yang berhajat kepada yang lain, dia bukanlah Tuhan. Kerana ilah itu mesti memiliki segala kesempurnaan pada ciri-ciri rububiyahnya, tak berhajat kepada apa-apa pun. Jadi Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Maryam. Kemudian yang peliknya, etika orang Kristian, mereka kata Isa itu anak Tuhan, Isa itu Tuhan. Kemudian mereka kata Isa mati dibunuh. Tuhan boleh dibunuh? Tuhan boleh dibunuh? Kalau boleh dibunuh, bukan Tuhan. Tuhan mesti apa? Yang kuat. Tak ada sesiapa pun yang boleh menandingi kekuasaannya. Tak ada sesiapa pun yang boleh mengalahkannya. Itu baru Tuhan, betul? Ini mereka kata Isa Tuhan, Isa anak Tuhan, tapi Isa mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Percaya ke iktikad yang seperti ini? Tak mungkin. Iktikad yang seperti ini ianya boleh diterima oleh akal yang waras. Ingat, kita sebagai seorang Muslim, kita kena faham akidah kita yang betul. Sebab itu orang Kristian dia buat salib, betul tak? Pernah tengok salib orang Kristian? Kat gereja mereka ada palang tu. Itu salib lah tu. Dipanggil salib. Sebab apa mereka buat salib? Itu lambang Nabi Isa alaihissalam mati disalib mengikut iktikad mereka lah. Jadi sekarang ni kita lihat bagaimana iktikad manusia yang kufur kepada Allah adalah bertentangan dengan akal yang waras. Apatah lagi dengan nas. Akal pun tak boleh terima. Pergi minta dengan patung dia yang kita nak. Apa ada pada patung? Ada apa pada patung? Cakap dengan dia, minta dengan dia, dia dengar? Tak dengar. Patung pun manusia buat. Yang layak disembah itu adalah yang mencipta, bukan yang direka cipta oleh yang lain. Manusia tak layak, patung tak layak disembah. Kerana apa? Kerana kesemua ini adalah makhluk. Yang layak dicipta hanyalah Khaliq. Jadi Allah nyatakan di dalam Quran, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Adakah mereka itu mensyirikkan perkara yang tidak mencipta apa-apa? Mereka menyengutukan dengan Allah perkara yang tak mencipta apa-apa, dan mereka lah yang dicipta. Manusia dicipta, bintang, bulan, matahari dicipta, patung berhala itu pun dicipta.
Jadi adakah yang dicipta ini layak untuk disembah? Tak layak. Yang layak disembah hanyalah pencipta. Jadi kita umat Islam perlu kita faham akidah tauhid ini. Supaya apa? Supaya kita ketahui kebatilan yang ada pada orang-orang yang kufur kepada Allah, mensyirikkan Allah di kalangan penganut agama-agama yang lain. Dan juga mengetahui kebatilan yang ada pada golongan yang mengaku beragama Islam akan tetapi mereka beribadat kepada selain Allah. Jadi di sini Allah ceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam Allah utuskan untuk mengajak kaum baginda kepada mentauhidkan Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim, sesungguhnya aku bimbang azab yang besar akan menimpa kamu. Kerana apa? Kerana menyembah selain Allah. Dosa syirik merupakan sebesar-besar dosa, yang mana insya-Allah akan dibahaskan dalam bahagian yang khusus berkaitan dengan besarnya dosa syirik. Kita kena faham betul-betul tentang masalah ni. Hari ni ramai dah orang meremehkan dosa syirik. Mereka anggap dosa syirik itu adalah perkara yang kecil. Bahkan mereka menganggap mensyirikkan Allah itu merupakan hak asasi manusia. Betul hak manusia untuk mensyirikkan Allah. Boleh menyembah selain Allah, betul hak manusia. Mana boleh? Kalau kita beriktikad bahawa Allah merupakan pencipta kita, penguasa alam ini, maka kita beriktikad bahawa Allah sahaja yang layak disembah. Manusia tak boleh menyembah melainkan Allah. Tak ada hak untuk mereka menyembah selain Allah. Apatah lagi Allah larang daripada manusia melakukan ibadat dan menyembah selain Allah. Mana ada hak untuk manusia menyembah apa sahaja yang dia suka? Kerana mereka makhluk ciptaan Allah. Bila Allah perintahkan tidak beribadat melainkan kepadanya, maka kita kena taat kepada perintah Allah. Jadi insya-Allah pagi esok kita sambung lagi bahagian yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang dakwah para rasul yang mengajak kepada tauhid.